Pernahkah anda mendengar cerita tentang sebuah hotel di puncak Gunung Raya yang sudah ditinggalkan dan dikatakan berhantu? Assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Video kali ini agak berbeza dengan video-video yang sebelum ni. Kali ini saya nak ajak anda sama-sama merungkai satu misteri yang ada pada bangunan lama di atas Gunung Raya. Jom. Apabila saya type perkataan Gunung Raya Resort di dalam search di YouTube, saya dapati begitu banyak konten dan video yang diuploadkan yang bertemakan seram dan paranormal. Sebagai contoh seperti yang ini, sebuah channel paranormal yang agak terkenal di Malaysia, ataupun yang ini, jalan paling seram, ataupun yang ini, jangan cari pasal, dan juga yang ini, barangan hotel ditinggalkan begitu saja. Itu hanyalah beberapa contoh dan ada banyak lagi video-video lain yang membawa tema yang sama, seram, paranormal, begitu tentang tempat tersebut. Seperti yang anda dapat lihat di dalam video-video ini, mereka seakan-akan memberi gambaran yang hotel tersebut telah ditinggalkan begitu saja, mungkin disebabkan ianya keras dan berhantu. Tapi setahu saya, untuk menjadikan sesebuah tempat itu berhantu ataupun keras, dia memerlukan satu cerita, naratif ataupun origin story di mana ada orang pernah terbunuh di situ, ataupun ada orang yang membunuh diri di situ, ataupun lain-lain cerita origin story yang seram. Sekarang saya nak berkongsi dengan anda origin story yang sebenar di sebalik resort yang terbiar di atas Gunung Raya itu, yang dikenali sebagai The Coconut Hill Resort Langkawi. Sebagai disclaimer, channel ini bukanlah mempromosikan cerita-cerita seram, tapi saya hanyalah ingin berkongsikan input saya sebagai seorang penduduk di Pulau Langkawi, dan saya juga pernah bertugas secara langsung bersama rakan-rakan saya untuk mengendalikan beberapa event ataupun function di resort tersebut suatu ketika dahulu. Untuk pengetahuan semua, saya pernah bertugas di sebuah hotel 5 bintang di Pulau Langkawi. Masih ingat tak lagi pada tahun 1996, Malaysia telah melancarkan satelit pertama negara kita, iaitu Miasat 1, dan diikuti dengan Miasat 2 pada hujung tahun yang sama. Perdana Menteri kita pada masa itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, telah mencetuskan idea untuk membina sebuah stesen satelit di puncak Gunung Raya. Dan syarikat Binariang Sdn Bhd telah dipilih untuk membangunkan projek tersebut dengan kerjasama Boeing Satellite System. Pada masa yang sama, sebuah private resort juga dibina bersebelahan dengan stesen satelit tersebut. Tujuan utama resort itu dibina adalah untuk menyediakan facilities yang bertaraf 5 bintang untuk acara-acara rasmi kerajaan di Pulau Langkawi pada masa itu. Hotel kami sering dipilih untuk membuat setup dan outside catering kepada VVIP dan para jemaah menteri, dan ada juga beberapa sultan serta raja-raja Melayu yang pernah menginap dan menggunakan kemudahan di situ. Seingat saya, tiada nama khusus yang telah diberikan kepada private resort tersebut, dan kami hanyalah menggunakan gelaran Cabinet Resort, memandangkan menteri-menteri kabinet pernah mengadakan perjumpaan dan mesyuarat beberapa kali di situ. Sejujurnya, saya tidak pernah mendengar apa-apa cerita yang seram ataupun pelik pada ketika itu. Hanyalah sedikit cerita-cerita kosong yang tidak substansial lah bagi saya. Tapi kenapakah resort itu terbiar begitu saja sekarang dan tidak meneruskan operasinya? Apakah yang telah terjadi sebenarnya? Mari saya ceritakan.
Setelah beberapa tahun digunakan sebagai private location untuk high profile function, akhirnya private resort tersebut telah diambil alih oleh sebuah syarikat swasta iaitu The Coconut Beach Villa Langkawi, dan resort itu terus diberi nama baru iaitu The Coconut Hill Resort Langkawi. Tujuan asal mereka adalah untuk menarik pelancong naik ke Gunung Raya dan menginap di situ. Fasilitasnya memang hebat dan bertaraf antarabangsa, siap dengan kolam renang, jacuzzi dan juga bilik-bilik suite yang mempunyai pemandangan yang amat cantik. Terdapat juga sebuah viewing tower yang anda boleh naik untuk menikmati pemandangan sekeliling 360 darjah. Dan ketika anda berada di atas viewing tower tersebut, anda sebenarnya berada di lokasi yang paling tinggi di Pulau Langkawi iaitu melebihi ketinggian 900 meter. Hebat kan? Saya tidak pernah menginap di situ, tapi saya pernah menghadiri group gathering serta minum petang bersama rakan-rakan sekerja dan juga pernah menaiki viewing tower ketika dia masih beroperasi. Memang cantik. Pemandangan di situ memang cantik. 360 degree kita boleh nampak sekeliling kalau cuaca elok, dan juga mereka ada menghidangkan minuman panas, kopi segar dan juga signature teh halia. Teh halia yang panas yang anda boleh minum di atas tempat tu yang sejuk, dan agak menariklah pengalaman ketika itu. Pada pendapat saya, sebab sebenar resort tersebut ditutup adalah kerana operating costnya yang amat tinggi serta respon yang tidak begitu memberangsangkan dari pelancong-pelancong yang datang ke Langkawi. Manakah tidak, apabila pelancong datang ke Pulau Langkawi, semestinya mereka akan terbayangkan pantai yang cantik dan tidak begitu berminat dengan penginapan di puncak gunung seperti itu. Jalan untuk naik ke atas pula adalah sepanjang 13 km dan semestinya ia menjadi beban kos tambahan kepada mana-mana syarikat yang mahu beroperasi di atas sana. Jadi selepas resort itu ditutup, tidak ada lagi syarikat-syarikat lain yang sanggup untuk mengambil alih operasi perniagaan di puncak Gunung Raya. Jadi, bangunan itu terus terbiar begitu saja dan sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. Selepas itu, muncullah cerita-cerita seram yang sensasi, dan ini menjadikan bangunan terbiar itu sebagai salah satu lokasi tumpuan pengkaji paranormal seperti yang anda dapat lihat di YouTube dan juga saluran sosial media yang lain. Menarik kan? Saya bukannya seorang skeptik yang tidak percayakan semua ini, tapi saya terpanggil untuk memberi ulasan dan berkongsi sedikit fakta yang mungkin ramai tidak tahu cerita di sebalik bangunan terbiar di Coconut Hill Resort Langkawi. Saya ingin memohon maaf jika saya ada tersilap fakta, dan jika anda ada mempunyai apa-apa maklumat tambahan, sila masukkan ke ruangan komen untuk kita bincang sama-sama. Itu sajalah perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan sentiasa memberi sokongan kepada channel kami. Assalamualaikum dan jumpa anda lagi di video yang seterusnya.